الشهداء والصالحين وإلى جميع الأرواح المسلمين والمسلمات وإلى أرواح أبينا وأمنا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Baca surah Al-Kahf ayat 101 hingga 110. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقاء ربهم ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد
وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب فحسن الخواتيم واستسقى القمر بوادي الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأخيار ومفتاح باب اليسار سيدنا مولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي لما سبق ناصر الحق بالحق إلى صراطك المستقيم إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم ومقداره العظيم. هو سيدنا محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد المناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزر ابن معد ابن عدنان. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tamim bi khair ya karim.
Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Innaka antas samiul alim. Innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du. Ya ibadallah. Hai sahabat-sahabat yang diridhai Allah, lagi dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Seperti biasa kita rapatkan setinggi-tinggi syukur kepada Allah Ta'ala atas limpah kurnia Allah kepada kita, atas jemputan Allah kepada kita, atas nikmat yang diberi kepada kita. Dengan rasa penuh kehambaan, kita tetap terus bersyukur dalam keadaan apa sekalipun. Maka hari ini, sehari lagi usia dipinjamkan, kita kembali untuk bersama-sama bermuzakarah ilmu berkenaan dengan 10 sahabat yang dijamin surga. Tapi sebelum tu ada sedikit kutipan jariah lah, kutipan amal jariah, yang mana yang pertama daripada seorang sahabat kita. Bet pasal sekejap lagi kita ada 2 bet hari ni, tak lagi takut tertukar. Oh, budak balang. Bagi balang saja, buka balang lah tak lagi. Nak tunjuk je kat dia. Yang mana tu je. Ada 2. Okey, yang mana yang pertama itu satu kutipan Pondok Pendidikan Islam Daya Darul Ulum. Ini pondok pondok di Aceh. Gampang Matang, Bentanah Luas Aceh Utara. Memohon untuk sumbangan kita yang mana yang berhajat ataupun nak berwakaf atas nama diri dia, atau nama ahli keluarga dia, atau nama si mati, untuk melakukan amal jariah untuk pembinaan pondok di Aceh. InsyaAllah Ta'ala dia ni akan disalurkan melalui ada ustaz tu orang Aceh. Okey. Dia memang mengajak di sini. Okey, satu lagi yang kemarin kita buat kutipan untuk meja dan kerusi pelajar kafar Surau Mubarak. Surau Mubarak. Jadi hari ni ada 2 kutipan. Kalau ada RM2, bagi seorang RM1. Kalau ada RM1, bagi seorang 5 kupang. Boleh? Kedua-duanya amal jariah. Jangan marah saja. Okey, tak apa tolong Riza. Ina. Yang tukang nak suruh pun tak ada. Baik, kita sambung kitab kita muka surat 103. Berjuang bersama Nabi SAW. Okey lah. Tak apa, tak lagi tabung tu dia pergi meredap. Dia nanti pergi meredap saja. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Berjuang bersama Nabi SAW. Di zaman permulaan perjuangan Islam di Madinah, pernah kaum muslimin menghadapi kekurangan air. Lalu Sayyidina Uthman bin Affan telah membeli sebuah kolam yang bernama Bi'ur Rumat daripada seorang Yahudi. Pada saat itu Rasulullah SAW bersabda, barang siapa di antara kamu yang membeli telaga rumah lalu dijadikannya wakaf bagi keperluan kaum muslimin serta ia menimba air sumur tersebut, maka orang yang berbuat demikian itu Allah akan menyediakan tempat minuman baginya dalam surga. Begitu juga tak kala Masjid Madinah menjadi terasa sempit sebab semakin banyaknya orang bersolat di dalamnya, maka dengan spontan Sayyidina Uthman membeli
lima rumah yang sederet di samping masjid untuk diroboh. Kemudian dibangunkan tambahan masjid agar menjadi lebih luas dan besar. Selain daripada pengorbanan harta benda, Sayyidina Uthman bin Affan juga adalah sahabat yang paling banyak membantu Rasulullah dalam pelbagai masalah. Beliau adalah salah seorang penulis wahyu dan juga pernah menjadi utusan Rasulullah untuk menemui kaum Quraisy pada tahun ke-6 Hijrah. Sebabkan besarnya pengorbanannya terhadap Islam, maka tidaklah mengherankan kiranya beliau tergolong salah seorang yang paling diridhai oleh Rasulullah SAW waktu wafat baginda. Selain memiliki sifat pemalu, Sayyidina Uthman radhiyallahu an ialah seorang sahabat akrab Rasulullah SAW yang masyhur dengan sifat waraknya, kuat beribadah dan amat takwa kepada Allah. Dia mengerjakan segala perintah Allah dan sesekali tidak melanggar larangan Allah. Pada tiap-tiap tahun beliau menunaikan ibadah haji dan dalam sepanjang tahun pula beliau berpuasa setiap hari kecuali pada hari-hari yang ditegah berpuasa sahaja. Okay, kita tengok di antara penjelasan sikit kita baca. Beliau sangat mengambil berat terhadap kaum keluarganya dan sangat bertimbang rasa dan kasih mesra kepada mereka. Beliaulah juga seorang sahabat yang sangat pemurah dan sangat takut akan kemurkaan Allah. Apabila beliau mendengar bacaan Al-Quran, perihal azab api neraka, maka air matanya bercucuran keluar oleh kerana rasa takutnya. Dibacakan tentang perjuangan Nabi SAW bersama-sama dengan Sayyidina Uthman bin Affan. Saya cerita awal-awal dulu. Sayyidina Uthman bin Affan, dia ikuti setiap perang dengan Nabi SAW. Kecuali satu je dia tak pergi. Ingat? Perang Badar. Ingat tapi lupa. Nah, lupa tak lupa tapi tak ingat. Okey. Satu saja perang yang dia tak ikut. Yang lain semua dia ikut. Setiap peperangan yang diterajui oleh baginda SAW, Sayyidina Uthman tak pernah keciciran, tak pernah ketinggalan. Dialah di antara prajurit yang akan duduk di barisan paling hadapan. Kalaulah kata orang yang paling pandai main pedang, dia juga. Kalau yang pandai memanah, dia juga. Kalau yang pandai berkuda, dia juga. Dia ni kira serba boleh. Letak tang mana pun serba boleh. Orang dia kan kita baca awal-awal dulu, pendiam, pemalu, warak, kuat beribadah, tubuh badan kuat, paling handsome, dia tu semua ada dekat dia. Ada dekat dia. Dan biasanya kenapa dia selalu jatuh nombor 3? Kenapa tak nombor 2 atau nombor 1? Walau Rasulullah memang pilih dia jadi menantu 2 kali. Kenapa bukan nombor 1 tapi nombor 3? Sebab sifat dia yang lembut. Bukan lembut hak patah tu. Tak kira bayar lembut patah tu bukan. Yang ni dia terlampau bertenang. Dia terlalu bertenang. Dalam satu-satu masalah ni, dia nanti terima bertenang. Ada orang terima macam Sayyidina Umar terima, bangkit terus, pula pedang, dia kita pecantah terus kepala dia. Dia kira lalu tu ya. Kalau Sayyidina Abu Bakar lebih buat dengan cara bijaksana. Bertindak segera, tapi lebih bijaksana. Dan tegas. Sayyidina Uthman bin Affan lebih banyak berbincang dan menyelesaikan permasalahan secara aman. Maka dengan sebab itu dia jatuh nombor 3. Walaupun Rasulullah tu paling sayang dekat dia. Dengan sebab itulah melalui beberapa peperangan, satu saja yang Rasulullah tak bagi dia pergi dengan sebab Ruqayyah sedang sakit. Jadi Rasulullah kata kepada Sayyidina Uthman, jaga dia. Jaga dia sedang sakit. Jadi tak payah ikut kami berperang. Dia tu punya teruja nak pergi berperang. Sebab dia tanya kepada Rasulullah, dia ni nak letak kat mana? Rasulullah tak bagi lagi jawapan. Nak letak dia di bahagian pemanah ke? Atau nak letak dia di bahagian hadapan tentera berkuda? Dia kata dia ada kuda, dia nak bagi kuda dia. Rasulullah masih berdiam diri. Tak bagi jawapan. Dia dah seronok sangat dah nak pergi. Lepas tu dia kata, kalau nak bermain pedang, letaklah dia di sebelah kanan Rasulullah SAW agar aku dapat menjaga belikatmu, agar aku dapat menjaga rusukmu daripada ditusuk musuh. Dia punya teruja dia nak jadi pelindung
perisai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia kata kepada Rasulullah, tentera muslim dalam peperangan Badar tak cukup kelengkapan. Aku akan bagi bantuan sekadar mana yang mampu selagi yang aku boleh, walaupun aku terpaksa berpuasa setahun sebab tak ada duit nak beli benda makan. Janji aku akan infak ke semua apa yang ada. Itu Sayyidina Osman punya hebat dalam memperjuangkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila sampai sehari lagi sebelum tentera-tentera Islam bertolak ke Badar, Rasulullah pergi jumpa dia ketika mana Rasulullah menziarahi Ruqayyah. Pergi jumpa Ruqayyah yang sedang sakit, tenat dah. Rasulullah kata dekat Ruqayyah, dia ni nak pergi berperang, tinggallah kamu aman bersama suamimu. Ruqayyah jadi terkejut. Bermakna Rasulullah nak tinggal Sayyidina Osman. Sayyidina Osman yang ketika itu berada di hujung kaki Ruqayyah agak terkejut. Bila dengar, rupanya aku nak kena tinggal. Patutlah selama ni bila tanya nak letak dia dekat mana, dia nak duduk barisan mana. Sedangkan orang lain semua Rasulullah dah susun. Hang duduk kat sini, hang duduk kat sini. Tapi dia, Rasulullah tak sebut pun nama. Dia selak dah pergi pelawar diri kepada Rasulullah. Tang mana nak diletaknya aku? Dan bila mana Rasulullah beritahu kepada Ruqayyah, jangan bimbang, kata Rasulullah. Nah, suamimu berada di sisi. Sayyidina Osman yang terkejut ketika tu hanya tunduk kepala. Tak ada nak bangkang banyak-banyak lah. Kalau kita, aku tak tahulah dia melawan berjabu. Sekali ada aku kisah mak mentua kapak mentua kan dah. Tak puas hati bergaduh. Ikut apa kata Rasulullah. Walaupun jauh di sudut hati sedikit rasa kecewa. Berharap kalau kata dapat berjuang dengan Rasulullah. Mengangkat senjata. Menumpaskan segala musyrikin. Musuh-musuh Allah dan Rasul. Punya nak pi. Tapi oleh kerana perintah Rasulullah tak boleh. Jadi dia menghantar baginda sallallahu alaihi wasallam diikuti dengan 313 orang prajurit-prajurit Islam di bawah pimpinan Panglima Besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dihantar sampai ke kalau hari ni kalau kata kita pergi tengok di Madinah, tang mana tahu tempat berdirinya Sayyidina Osman masa dia hantar Rasulullah. Bersempadan di antara tanah halal dan tanah haram. Kalau kata kita naik bas daripada Madinah, kita kan berihram di Bir Ali. Kita berihram di Bir Ali. Biasanya tak tahu bas yang selalu yang jemaah kalau ikut saya nak. Bas tu sebelum dia pergi ke Bir Ali, dia akan singgah bubur minyak. Di situ nanti nampak ada satu mercu tanda yang bentuk macam 3 segi. Macam pintu gerbang. Dia letak di atas bukit, di kaki bukit tu. Ada 2. Ada 2. Di situ tempat berdirinya Sayyidina Osman. Dan itu adalah juga mercu tanda ataupun kita kata perpisahan di antara tanah halal dan tanah haram. Dan pasal apa dia letak 2? Sebab satu tu pintu yang tempat berdirinya Sayyidina Osman. Satu tu adalah sempadan tanah halal dan tanah haram. Dan berdirinya dia di situ, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seandainya Ruqayyah wafat, jangan tunggu aku balik. Jadi maknanya Nabi tahu yang puteri Nabi akan wafat sepeninggalan. Dan jangan bersedih. Janganlah bersedih. Kerana sesungguhnya aku berjuang bagi pihakmu. Makna Nabi berperang bagi pihak Sayyidina Osman bin Affan. Macam mana Nabi buat? Setiap panah yang Nabi tarik ini atas nama Osman bin Affan. Ada satu lagi atas nama Rasulullah, satu lagi atas nama Osman. Pasal apa? Nabi berjuang bagi pihak Sayyidina Osman. Sayangnya baginda kepada Sayyidina Osman, macam mana dia sayang kepada puteri dia. Dan diceritakan dalam Nabi tengah berperang, satu ketika Nabi berehat.
Dalam peperangan Badar ni memang menyaksikan peperangan yang hebat kerana Badar Kubra ini merakamkan jumlah orang Islam yang terlalu sedikit dan tidak mempunyai kelengkapan senjata. Ini yang menyebabkan Nabi rasa gundah pada awalnya. Tapi bila tengok cara sahabat-sahabat berjuang, begitu ligat, begitu tangkas di medan pertempuran, maka rasa dalam diri Nabi kemenangan boleh berpihak kepada orang Islam. Dan waktu Nabi berehat, Nabi bersandar melepas lelah. Nabi nampak satu kelibat lelaki yang berjubah indah, cantik, tinggi lampai. Macam Saidina Osman. Sebiji macam Saidina Osman. Rupa-rupanya itu adalah malaikat yang Allah Ta'ala rupakan macam Saidina Osman. Itu yang Nabi kata, tapi pun jangan sedih. Buatkan ganti. Pokoknya Allah ganti. Allah ganti seorang malaikat rupa macam Saidina Osman. Sahabat-sahabat lain kata, Nabi tak bagi dia main, tapi ada. Tapi duk ada. Berperang dengan begitu tangkas. Tapi Nabi tak bagi dia main. Siapa yang dia jumpa itu adalah malaikat. Kan dalam peperangan Badar, yang paling ramai Allah Ta'ala hantar malaikat untuk membantu. Untuk membantu peperangan yang berlaku pada tahun kedua Hijrah itu. Okay. Itu di antara kehebatannya. Okay. Satu lagi. Dah lepas bila wafatnya Sayyidatina Ruqayyah, kan Nabi pesan kat dia, jangan tunggu aku balik, makamkan dia. Dia pun sempurnakan jenazah isteri dia, dimakamkan di perkuburan Baqi'. Dimakamkan di perkuburan Baqi'. Rasulullah rupanya dapat khabar. Siapa hantar WhatsApp kat dia? Allah. Allah. Alat komunikasi Allah jauh lebih canggih. Kan Allah tu maha hebat. Dia Allah dah WhatsApp siap-siap dah kat Rasulullah. Ruqayyah dah wafat. Yang Rasulullah tengah duduk dapat kata Ruqayyah dah wafat. Lagi membara semangat perjuangan. Bukan kata nak patah semangat. Mana aku dah mati tak fikir atau tak. Bangkit meneruskan peperangan tersebut. Yang kata bila dia balik main, tang mana Saidina Osman hantar Rasulullah, di situlah dia tunggu. Kat tempat yang sama dia tunggu. Tapi tak ada langsung riak nak teriak ke, nak abang, nak mengadu apa pun. Sambut dengan penuh senyuman. Nak bagi Rasulullah tu berehat dahulu. Baru nak cerita puteri hang dah pun wafat. Apa nak aku sempurnakan. Tak, dia tak bagi tahu lagi Tapi Rasulullah dah tahu. Rasulullah ni memang balik nak jumpa dia. Bila nampak dari kejauhan, wajah menantu kesayangan. Dia tua pada Rasulullah kan? Kan kita baca. Ingat dah berapa tahun? 5. Menantu tua pada Pak Mentua. Kau rasa? Macam mana tu? Bukan tua pada Abang Pak, tua pada Pak Mentua. Dia sebenarnya sahabat kesayangan Rasulullah. Bagi kahwin anak. Masya Allah, hebat. Lepas tu, bila Rasulullah tengok dia yang berada di tempat yang dihantar tu, Rasulullah terus turun. Rasulullah terus turun daripada kuda, terekam kepada dia, peluk dia. Peluk dia peluk. Kita menang, kata Rasulullah. Kita menang. Dan macam itulah sahabat-sahabat lain pun pergi jumpa, masing-masing berpelukan, mengucapkan syabas dan tahniah atas kemenangan. Dan ada salah seorang dia kata, hang bukan pi ke? Hang bukan pi ke? Tak, dia kata Rasulullah tak bagi pi. Dan Rasulullah buat isyarat, diam sat, jangan cerita apa lagi. Rasulullah akan cerita. Bahawasanya Saidina Osman yang dilihat di medan pertempuran Badar itu adalah malaikat. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tanda Allah Ta'ala bila dia kasih kepada seseorang, dia boleh buat apa dia suka. Hang nak pi, tapi hang tak boleh pi. Aku kira hang hadir. Sebab Allah tu kaya. Dia yang maha memberi anugerah. Tapi niat kita tu kena ada. Niat yang baik tu kena ada. Berusaha untuk dapat. Tapi dah tak boleh dapat. Dan kemudian bila mana dihantarlah Rasulullah
ada sedikit minuman dan hidangan untuk prajurit. Kan dia di antara sahabat yang Allah Ta'ala bagi kurniaan, ada reta. Dia kerja sikit, dapat imbuhan banyak. Lepas tu Rasulullah kata, Ruqayyah dah wafat ke? Dia terkejut. Dia terkejut. Lepas tu dia kata, dia ingat tak mau bagi tahu lagi, dia nak bagi Rasulullah berehat. Aku dah puas berehat di medan pertempuran. Bagi Rasulullah, berperang itu adalah satu kerehatan. Rehat minda baginda sallallahu alaihi wasallam. Itu kehebatan Sayyidina Osman di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dicerita tentang perigi kan, perigi rumah. Rumah apa orang panggil? Rumah apa orang panggil? Okay. Rumah tu siapa? Nama Yahudi. Nama Yahudi pemilik perigi tersebut. Yang mana dia kata satu zaman permulaan, masa tu dia baru mai, musim kemarau, kering kontang, air tak ada, yang ada hanya satu perigi di dalam kebun kurma milik seorang Yahudi bernama Arum. Dan Yahudi ni dia mengenakan bayaran yang begitu tinggi kepada orang Islam yang nak pergi ambil air kat situ. Dia kenakan bayaran yang begitu tinggi. Lepas tu ada yang tak mampu bayar, tak ada air. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa di antara kamu yang boleh beli telaga tu, telaga rumah. Kemudian wakafkan telaga tu, maka katanya Allah Ta'ala akan menyediakan tempat minuman baginya dalam surga. Maknanya dia akan ada satu tempat minuman dalam surga. Kalau dah ada tempat minuman dalam surga, bermakna masuk surga dah, tapi masuk minum lepas tu kena keluar. Bukan lagu tu cek dah. Bermakna tempat dah ada. Surga dah dapat, tempat minuman lagi dapat. Keistimewaan dia. Nak tengok di antara sahabat mana yang dahulu sekali. Fastabiqul khairat. Yang berlumba-lumba melakukan kebaikan. Itulah Sayyidina Uthman bin Affan. Bangkit terus. Aku ada. Makna dia ada duit untuk dia beli telaga tu. Tapi minta nak beli kepada Yahudi. Macam kita baca kemarin, perjanjian dia ni pembohong saja. Hang nak beli, hang mampu ke beli? Boleh dia kata, boleh beli, hang nak jual banyak mana? Mula dia letak harga 5,000. 5,000 dinar. 5,000 bermahal dah. 1 dinar bersamaan dengan kalau hari ni ringgit Malaysia. 600 ringgit Malaysia. Kita duk wakaf telaga yang di Kemboja tu satu nama 50 ringgit kan. Sayyidina Osman 1,500 tahun yang lalu telah pun mewakafkan telaga, tahu tak Yahudi tu. Selang 2-3 jam, pejabat kat Osman tak jadi 5,000. 10. Osman kata tak apa, 10 pun kita bayar. 10 pun kita bayar. Dia boleh bayar. Tak apa abang kat dia, kita nak sekali 15. Rasulullah kata inilah perjanjian dengan orang munafik. Masa awal tu dia macam nak bagi saja je. Lepas tu dia mula tukar fikiran. 15 pun mampu. Sebenarnya kerja apa? Apalah ni putih cakap lah. 20. Mai terus Sayyidina Osman bawa 20. Kalau kata lambat sikit, naik pula. Bawa 20 dinar tu, mai terus kat dia. Dia tukar pula perjanjian. Kata orang munafik ni lah. Dia kata apa? Dia ni macam ni lah. Aku jual kat 20 dinar. 20,000 dinar. 20,000 dinar. Telaga paling termahal dalam dunia. Sampai kiamat orang tak boleh buat telaga macam tu. Ayat tawak je kot. Bukan telaga Milo air ke, teh air ke, Nescafe ke, bukan. Lah ni kita buat perjanjian. Kita buat, aku pajak je bukan jual. Pajak pula. Bukan jual dia kata. Sehari, hang bagi dekat orang-orang hang. Islam boleh ambil banyak mana pun. Sehari lagi, kami orang Yahudi minum. Dia nak buat macam Nabi Allah Soleh
Yang sehari bagi unta makan, sehari bagi penduduk kampung makan tu. Dia dapat idea kotak dia. Jadi, Saidina Osman kata dalam kisah nak tanya Rasulullah, dia dah bayar. Nah, dia dah bayar. Tanya Rasulullah, Rasulullah kata setuju. Setuju. Sebab Rasulullah dah tahu dah apa nak jadi. Nah, Saidina Osman ni dengan sifat pemurah. Kalau kita tu beli dengan harga 20,000 dinar, kita nak jual sampai dah habis dapat modal aku bagi saja. Dia dah. Nah, hari yang dia beli tu, dia terus balik, dia isytiharkan kepada orang Muslim yang berada di Madinah. Hari ni adalah hari kita ambil ayat. Aku wakafkan. Dia ambil sebanyak mana pun ambil. Tapi esok tak boleh. Esok hari Yahudi. Pula dah kata Rasulullah jadi gitu. Tak apa. Ini cadangan yang dibawa oleh Sayyidina Umar Al-Khattab. Kalau macam tu hari ni kita timba sampai kering. Ambil sungguh-sungguh. Esok duduk diam-diam. Kan buat bekalan betul-betul. Buat simpanan betul-betul. Macam kita lah. Orang bagi tahu kata ayah nak tak ada pukul 10. Punya tak ada segala besen. Segala jak, segala ceret. Segala balang tu yang raya pun bubur penuh. Dengan ayah kan. Pasal apa? Ayah nak tak ada. Tunggu-tunggu lah. Kata tak ada. Ada pun. Alhamdulillah lah. Kan? Macam itulah orang Muslim. Nah? Tapi janganlah duk bayang macam kita. Ada bertimba-timba dia pun. Ada timba. Sekadar yang termampu. Masa tu dia pun bubuh ayat dalam kulit binatang. Kulit kambing. Yang dijahit. Nah? Dibuat tempat simpanan air. Banyak mana lah sangat. Lepas tu. Bila mai hari giliran. Orang-orang Yahudi. Dia ambil. Dia ambil. Yang si rumah ni pesan. Hampa ambil sampai habis. Jangan bagi orang Islam ambil pula biar esok dia pun tak ada ayat. Padahal sifat telaga ataupun perigi lah. Telaga. Orang utara panggil telaga kan. Dia tu, dia bukan bersumber daripada hujan. Dia bersumber daripada mata air. Mata air ni dia bersifat mengalir terus. Esok tu dia nak lagi penuh. Hari giliran orang Islam dia nak penuh. Jernih dia. Betul. Yang tu lah berlaku. Lepas tu bila mai sampai Yahudi, dia kata aku tak boleh dapat duit dah. Dia kata dulu dia pun mai beli. Dia ni dia pun tak mai beli dah. Padahal sehari tu aku tak bagi dia pun ambil. Tapi dia pun tak beli pun. Pasal apa tu? Rupanya dia pun jenuh ayam. Hari yang giliran orang Islam ayam jenuh. Ayam banyak. Jadi tak boleh pakai telaga ni. Jual terus lah. Jual terus. Okey, dalam jual beli dia kata kepada Osman. Osman amal tak aku nak jual sikit ni kan. Apa dia? Aku nak jual dengan kebun-kebun ni semua ambil kan. Banyak mana nak jual? 8,000 dinar je. Jadi kebun yang besar tu harga lebih murah daripada perigi tu. Jadi Saidina Osman bayar lagi 8,000 dinar. Maka dia memiliki kebun kurma dan juga telaga. Lepas tu dia buat apa? Dia wakaf dengan kebun-kebun dengan telaga tu sekali dia wakaf. Dan wakaf tu ada sampai hari ni. Kebun tu berbuah sampai hari ni. Orang boleh makan. Banyak dia punya saham. Tu baru nak cerita yang tentang kebun tu saja. Dia boleh belanjakan. Tu kata dia tak pernah ada dalam rumah dia duit melebihi 1,000 dinar. Kalau ada saja, dia nak belanja. Ada saja dia nak belanja. Dia takut di antara yang akan dipersoalkan oleh Allah nanti berkenaan dengan harta dia tu. Itu yang kata orang kaya yang paling-paling bertakwa. Okey. Kemudian demi perjuangan, walaupun tak ada dalam kitab kita, saya selit-selit sikit. Demi perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, iaitu Khalifah Osman bin Affan ini pernah membelanjakan di antara harta dia dalam peperangan Tabuk. Dalam peperangan Tabuk ni, dia pun nak pergi berperang dengan tentera Rom. Tentera Rom ni ramai. Ramai.
Sementara tentera Islam taklah sebanyak mana. Tapi bolehlah. Ada riwayat kata dapat kumpul 20,000 orang. Ramailah. Nak bandingkan dengan 200,000. Nabi lawan tu. Dia ada 20,000. Memerlukan kenderaan yang banyak untuk tentera berkuda. Nah, kuda telah pun diinfakkan oleh Abdul Rahman bin Auf. Abdul Rahman bin Auf bagi sebanyak 1,000 ekor kuda. Yang Saidina Osman bin Affan ni jumpa Rasulullah, dia kata, aku tak banyak yang nak boleh bagi. Ada 100 ekor unta. 100 ikut, no? Kata Rasulullah, aku menerima segala-galanya binatang yang akan berjuang di jalan Allah. Lepas tu balik pergi, main pula abang. Ada pula ni, dia kata lagi 100. Bagi 100 lagi. 100 lagi dia bagi. Kemudian, dia pergi berdagang. Dia pergi berniaga. Yang dia kata, dia berniaga di pasar Unkaz. Ha? Orang jual unta ni secara borong. Macam Kak Fatin jual kambing. Pokok ni 30 ekor. 33 ekor dengan harga 3,000. Nah, jadi macam tu lah. Orang jual secara borong. Dia beli 750 ekor. Beli tu tak bawa balik ke rumah. Terus pergi kat Rasulullah. Habak kat Rasulullah. Aku bagi lagi 700. Mula dia bagi dah 200. Dia bagi lagi 700. Menjadikan 950 ekor unta yang telah pun diinfakkan ke jalan Allah untuk tentera-tentera Tabuk. Bayangkan. Sekok unta kalau hari ni paling cokia lah unta hari ni. Nak kira dengan RM2 lah ni lah. Sekok paling kudi unta. Harga dia 5-6 ribu. Darat sat 950, darat dengan 5,000 sudah. Darat lah masing-masing di tangan ada handphone tekan. Nak tengok banyak mana perjuangan Saidina Osman di dalam menegakkan agama Allah. Dalam menyebarkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Itu di antara kehebatan dia. Punya banyak. Dan duit dia bagi di situ 6,000 dinar. Duit pun bagi, unta pun bagi, baju besi pun bagi, diri sendiri pun bagi. Maksudnya dia infakkan diri di jalan Allah. Itu yang dikatakan betapa dermawannya Saidina Osman bin Affan. Paling hebat. Kemudian dia kata yang mana dia di antara sahabat yang memiliki sifat pemalu. Macam saya cerita minggu lalu. Macam mana pemalunya Saidina Osman bin Affan kan. Kata Rasulullah tengah tidur. Kain terselak naik sampai ke paha Rasulullah. Orang lain masuk tak apa. Tapi mai Saidina Osman masuk. Baginda cepat-cepat bangkit duduk. Membetulkan kain. Begitu juga satu hari Rasulullah sedang duduk di dalam kebun Abu Hasan Al-Asy'ari. Duduk Rasulullah ni. Kalau musim sejuk. Dia akan masuk dalam kebun Abu Hasan Al-Asy'ari. Abu Hasan Al-Asy'ari ni dia sekolah yang Rasulullah. Dia akan rendam kaki Rasulullah dengan air panas. Dia Rasulullah ni lepas subuh kira mungkin berjanjilah dengan Saidina Abu Bakar As-Siddiq. Saat lagi kita pergi kebun Abu Hasan Al-Asy'ari. Kita rendam kaki. Jadi pergilah kedua sahabat ni. Duduk rendam kaki. Yang Abu Hasan Al-Asy'ari ni memang besar hatilah Rasulullah. Yang mana yang dia nak rendam kaki Rasulullah. Rasulullah pun bubuh kaki dalam tu. Lepas tu dia kata kepada Rasulullah. Dia nak sentuh kaki Rasulullah ni. Tapak kaki Rasulullah nak. Jadi dia kata, inilah sepasang kaki yang akan menjadi penghulu surga. Yang sedang kesejukan ketika ini. Dia tu rasa macam nak peluk kaki Rasulullah. Sebab sejuk, musim sejuk. Kita kan kalau sejuk, awal-awal sejuk kaki betul tak? Sejuk kaki, sejuk tangan kan? Jadi itu sifat manusia yang kalau nak sejuk, awal-awal nak sejuk kaki. Lepas tu kita kalau pakai stokin tu rasa lega dah kan. Jadi kata Rasulullah SAW,
Aku tak masuk bersendirian ke dalam syurga. Sambil dia peluk Abu Bakar As-Siddiq yang ada dekat dengan dia. Inilah peneman aku nanti di sana. Dan sambil dia pegang tangan Abu Hasan Asy'ari, dia kata, kau juga akan bersama-sama dengan aku. Konoklah sahabat bila dapat begitu nah. Lepas tu dosa tu sampai Saidina Umar. Rasulullah ni selak lah kan nak rendam kaki. Selak kita kata apa? Selinting keluar angkat naik nah. Rendam kaki sampai ke kepala lutut. Okey, ini yang nak jadi khilaf. Kata aurat lelaki sama lelaki lutut hingga pusat. Maka kata Imam Malik, lutut tak apa lagi. Jangan atas daripada lutut. Itu ada khilaf. Nah? Okay. Terlihatlah kaki Nabi yang putih melepak tu. Lepas tu Rasulullah kata, yang ni satu lagi. Ahli surga ni kata Rasulullah. Nah, dia duduklah. 3 bersahabat tu. Satu dengar orang bagi salam depan. Abu Hasan Asy'ari kata, Tisat nak pergi tengok siapa pula main. Pergi tengok, Saidina Osman sampai. Dia kata, boleh dah nak masuk. Dia nak masuk sama nak join dengan sahabat bertiga tu. Kata Abu Hasan Asy'ari, nanti Sat nak bertanya Rasulullah dulu. Sebab Rasulullah dalam keadaan tersingkap kain dia. Nah? Lepas tu bila dia beritahu kepada Rasulullah, Osman yang datang. Panggillah dia. Dia ahli surga, kata Rasulullah. Ui, kata Abu Hasan Asy'ari, ahli surga juga lah. Tetapi dia mati dalam fitnah. Dia ahli surga tapi dia mati dalam fitnah. Dia akan difitnah oleh kaum dia sendiri. Tak seperti 2 sahabat tu mati macam lain lah. Mati bukan dibunuh, dia difitnah, maksud dia akan mati dibunuh. Lepas tu panggil dia masuk. Dia panggil dia masuk waktu masa ni Rasulullah dah pun melepaskan kain yang dah terselak. Kain yang selak yang dia lipat naik ke atas tu. Dia lepas. Menyebabkan hujung kain Rasulullah tu terendam dalam air panas. Lepas tu kata Umar, angkat. Basah kan, basah. Angkat. Tak apa, kata Rasulullah. Aku malu dekat dia. Tengok. Sampai tahap tu. Kenapa Rasulullah malu? Sebab kata Rasulullah, malaikat pun malu dekat dia. Sebab dia bersifat pemalu. Pemalu dia ni, saat lagi kita bayang, dah lah lemah lembut. Pemalu pula. Tak haru biru kalau kita fikir. Nak tahu otak kita kotor tak kotor bila kita fikir tu. Itu kekotoran, karat yang terdapat dalam otak kepala kita. Dah lah pemalu, lembut pula. Masya Allah. Segak pula tu. Apa bayang lagu Sajat ke? Na'udzubillah lah. Okay, kita bila baca bab tentang sahabat ni, kita kena banyak-banyak istiqamah. Kita kena banyak-banyak cuci hati nak. Sebab sifat yang cara Rasulullah nak cerita dekat kita ni tak sama dengan apa yang kita fikir. Otak kita memang tak betul. Dalam meletakkan apa-apa tanggapan. Nak tahu kata kita otak betul ke tak betul ni, bila orang sebut, dia bayang. Bila orang sebut, dia bayang. Bayangan tu bukannya semua betul. Dan banyak tak betul daripada yang betul. Okey, kemudian disebutkan lagi di mana dia kata pada tiap-tiap tahun beliau akan menunaikan ibadah haji. Dia di antara sahabat yang buat haji tiap-tiap tahun. Kalau Rasulullah buat sekali selama hayat, tapi Saidina Osman buat tiap-tiap tahun. Dia ni dilantik menjadi khalifah ketika usia 70 tahun. Umur dia 70 tahun baru jadi khalifah. Tua tak? Tua lah. Kalau kita lah ni, lelaki umur 70 tahun ni, jalan pun bandingan Datuk Mahathir lah. Jalan pun pergi ke depan, dia nak reverse ke belakang lah juga. Reverse sendiri. Sarung kasut pun bagi ke tak masuk. Kena ada penyepit dia kasut tu. Tak masuk, sarung tak masuk. Dia ala-ala nak stroke lah tu. Tapi rupanya dia baru jadi khalifah. Di antara sahabat yang tua. Dan kemudian istimewanya dia umur panjang. Umur dia sampai 82.
Berbanding dengan Saidina Umar dan Saidina Abu Bakar 63 dah wafat. Dia pun 63 dah wafat. Dia 70 baru jadi khalifah. Itu di antara keistimewaan yang dapat pada dia. Dan kemudian dia di antara sahabat yang rajin berpuasa sepanjang tahun kecuali hari-hari yang diharamkan Allah berpuasa. Apa dia? Ada 5 hari yang diharamkan oleh Allah Ta'ala untuk kita berpuasa. Aidil Fitri, Aidil Adha dan 3 hari Tasyrik. 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Sekali lagi saya ingatkan 13, 11, 12 dan 13 Zulhijjah adalah hari Tasyrik. Jangan puasa pula. Tiap-tiap tahun saya dapat khabar sahabat kita yang rajin puasa, dia puasa. Lepas tu dia abang pula kata, saya puasa-puasa buat apa haram. Buka. Dia pun nanti nak tergelak. Mungkinlah kerajinan dia nak. Okey. Katalah kita ni di antara orang yang melazimi berpuasa Isnin Khamis. Ataupun berpuasa hari putih. Tapi kebetulan hari 5 yang diharamkan ni jatuh pada hari Isnin. Contoh. Boleh nak puasa? Walaupun dia melazimi, tak boleh. Haram tetap haram. Tak boleh. Sayang, tak boleh puasa. Dah orang bagi cuti hampir dia. Pahala puasa Isnin dapat nak? Dapat. Sebab dia orang yang melazimi. Katalah dia hari Tasyrik ataupun jatuh pada hari Khamis. Dia yang melazimi hari puasa Isnin Khamis, tak boleh puasa lah hari tu. Tapi oleh kerana dia memang orang yang sentiasa buat, dapat. Tu kata Allah tu kaya dah. Allah tu kaya bukan macam kita berkira, tak mai kira kosong. Kira tak ada persiapan, tak mai dah. Kita nak berurusan dengan yang kaya, dengan yang maha kaya, kita tahu lah dia akan bagi pahala free kat kita. Kalau ada dosa kering, pahala ada pahala kering tak? Pahala free. Pahala free. Allah tu maha pemurah. Mintalah pada yang kaya dan kamu akan dapat memilikinya. So dia kata puasa sepanjang tahun. Hanya 5 hari saja yang tak berpuasa. Okey, dia di antara yang mengambil berat tentang ahli keluarga dia. Rasa kasih sayang dan mesra. Beliau juga seorang yang sahabat yang sangat pemurah dan takut akan kemurkaan Allah. Yang dikatakan dia ni di antara yang ambil berat tentang ahli keluarga. Dia baik menyantuni ahli keluarga dia. Dia memang paling baik. Kita tengok sifat dia yang lembut tu. Dia kalau kata di kalangan anak dia dengan isteri-isteri lain. Okay? Dia ada isteri-isteri lain. InsyaAllah minggu depan kalau ada rezeki. Minggu depan raya ke? Lagi kan? Lagi. Nak raya cepat tu. Kita akan cerita tentang isteri-isteri Sayyidina Osman bin Affan. Dia akan menyantuni anak dan isteri dia dengan sebaik mungkin. Boleh dikatakan kerja rumah semua dia buat. Dah hampa bayang pula. Dah lah segak, lemah lembut, sopan santun. Buat kerja rumah pula. Kerja rumah semua dia buat. Dia tak membenarkan isteri dia melakukan kerja-kerja berat dalam rumah. Oh yang ni ke daripada lubang jamban sampai lubang dapur aku punya kerja. Depa kata saya duduk saja aja. Dia kata di antara kemaslahatan yang dia buat dalam ahli keluarga dia. Kemudian bila bersedekah, dia kan dalam pemerintahan dia merintah selama 12 tahun. Dalam pemerintahan dia berjaya membesarkan pengaruh Islam ke seluruh pelosok dunia. Di antara kehebatan dia antara sahabat yang menulis wahyu. Tulis, kemudian hantar. Satu naskah ke negara ni, satu naskah ke negara ni. Lepas tu dia kata kepada raja, dia hantar pergi dekat raja. Suruh di kalangan rakyat yang pandai menulis, tulis semula. Masa tu tak ada mesin pencetak. Tulis semula. Lantik, dia ajak pula raja tu lantik.
Dalam satu negara lantik 10 orang yang pandai menulis dan 10 orang yang pandai membaca serta menghafal untuk nak semak. Jangan bagi salah satu perkataan pun bila nak disalin semula. Tulisan dia tu. Dan perbuatan Saidina Osman inilah di antara asbab Al-Quran itu boleh tersebar ke seluruh pelosok dunia hingga sampai ke tangan kita hari ini. Yang tu kita kata amal jariah dah tu. Walaupun lah ni mesin yang cetak kan. Mesin yang cetak. Tapi masih lagi disebut, apa dia? Rasam. Masih lagi disebut Rasam Osmani. Rasam tu hasil tulisan. Osmani yang dibangsakan kepada Osman bin Affan. Sampai bila akan sebut? Sampai kiamat. Tengok pahala dia, Allahu Akbar. Kayanya. Tu kekayaan yang kita tak nampak tapi kita boleh cerita. Dan kekayaan harta yang nampak pun ada. Itu yang kata di antara salah satu-satunya, bukan salah satu. Satu-satunya sahabat Rasulullah yang ada akaun bank sampai hari ni. Tapi dibekukan sebab orang dia tak boleh buat pelang. Ada lah. Siapa yang boleh buat pelang? Yang boleh mencairkan kebekuan harta dia ni, Raja Haramain. Yang dia sebut dia Khadimul Haramain ni. Raja dua tanah haram lah. Apa yang jadi raja? Raja buat keluar untuk kegunaan dua masjid tu. Sebab tu, kalau kita pergi Masjidil Haram dengan Masjid Nabawi ada tabung tak? Ada kan? Kadang kawan-kawan kita kira ni pergi dan tabung masjid. Mana ada? Haramain tak ada tabung. Siapa biaya dah? Tu bank yang kata dibekukan tu. Atas nama Saidina Allahu Akbar. Cemburunya ya Allah. Besar sungguh pahala dia no. Kita ni boleh wakaf bangku satu pun jadi. Wakaf bangku ni, wakaf Quran jadi layak. Itu saja yang ku termampu. Walau tak sehebat Saidina Osman. Kita dah dengar cerita Abdul Rahman bin Auf saja yang banyak. Rupa-rupanya hak ni lagi sakan. Yang ni lagi sakan. Pasal apa? Pasal sampai kiamat. Takkan habis. Masya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tak terfikir dengan kepala otak kita betapa banyaknya pahala yang dimiliki oleh Saidina Osman bin Affan hasil daripada infaknya yang tak berhenti-henti. Okey, Khalifah Osman bin Affan. Khalifah Osman bin Affan telah dipilih sebagai khalifah apabila wafatnya Saidina Umar ibn Khattab. Setelah beliau menyatakan kesanggupannya secara tegas kepada Abdul Rahman bin Auf yang bertindak sebagai formatir. Formatir di sini pengadil. Hakim untuk memilih yang mana satu yang akan menjadi khalifah kan. Ingat balik cerita macam mana 6 orang bermusyawarah nak pilih khalifah. Kalau berlaku seri, sebelah sini 3, sebelah sini 3, kata Saidina Umar, cari yang ada Abdul Rahman bin Auf. Yang mana Abdul Rahman bin Auf pilih, yang tu lah ambil. Jadi Abdul Rahman bin Auf pilih Saidina Osman bin Affan. Maka dia pun ambil, dia terima menerima pelantikan ataupun bai'ah daripada Abdul Rahman bin Auf. Beliau seorang sahabat yang tua tak kalah diganti menjadi khalifah iaitu ketika berumur 70 tahun. Beliau seorang yang bersifat lemah lembut, tidak gemar menggunakan kekerasan dalam menjalankan pemerintahannya. Hal ini berbeza sekali dengan Saidina Abu Bakar dan Saidina Umar radhiyallahu anhuma yang menjadi khalifah sebelum daripadanya. Mereka kedua-duanya mempunyai sifat tegas dalam menghadapi sesuatu masalah dalam zaman pemerintah. Dia macam ni lah dia. Bila orang main report dekat dia, hang punya gubernur macam ni, macam ni, macam ni. Dia akan pi. Dia akan pi, dia bagi nasihat. Dia berbincang, bagi nasihat. Ubah kalau tidak begini-begini. Kalau Saidina Umar, orang main report, hang punya khalifah macam ni, macam ni, panggil dia main dekat aku. Tak banyak cerita, pecat terus. Tak ada nak bagi satu kata, dua sepatah dua kata tak ada. Buang terus. Tu Umar. Kalau Abu Bakar pun walaupun terkenal dengan sifat toleransi dia, tapi ketika mana jumpa yang murtad,
Perang bunuh. Tapi Saidina Osman ni dia jumpa dulu. Nanti Sa'ad bagi peluang Sa'ad dekat dia. Tu yang puak-puak Khawarij tak setuju dengan dia. Kita akan ke depan akan baca sedikit masalah politik. Tapi saya akan ajar macam mana cara nak buka hati, nak sucikan hati, jangan ada sangka buruk kepada sahabat radhiyallahu anhum. Haram kalau kita ada nak. Okey. Dan kemudian dia ni di antara yang dia lantik adik-beradik dia. Ada adik-beradik dia timbul rasa tak puas hati bila mana pelantikan itu di kalangan adik-beradik dia dan orang kata dia jaga kroni. Pernah dengar perkataan jaga kroni? Dia bagi kat kroni-kroni dia saya. Okey. Puak Syiah dengan puak Wahabi duk sebab cerita pasal Saidina Osman. Dia malah anak Saidina Osman. Dia kata dialah yang memulakan pemerintahan yang tak betul. Yang berat sebelah. Sebenarnya dia ada alasan yang tersendiri. Kita akan jumpa insya-Allah. Walaupun cerita dia tak sebanyak cerita Abu Bakar, tak sebanyak cerita Umar, tapi insya-Allah saya akan ambil daripada hadis-hadis yang lain yang lagi panjang untuk saya kongsi bersama-sama agar kita lebih faham dan kita lebih menghayati kisah sahabat hebat Saidina Uthman bin Affan. Dapat gelaran apa? Bunyi dah. Saya dengar bunyi dah belah tu. Kali lagi. Zunnurain. Kalau nak bubuh nama anak cucu, anak tak ada ikut tera-tera kita. Kalau kita ada anak, tera-tera kita ni silap hari bulan. Tapi tak mustahil kita tak. Cuma silap hari bulan dah. Bubuh nama Zunnurain. Sekali lagi dia bubuh perempuan pula, dapat cucu perempuan. Aku berkenan sangat nama Zunnurain. Zunnurain lelaki dah. Aku lah nak bubuh nama Zunnurain. Okey, sambungan pada masa zaman pemerintahannya. Siapa ambil balik 105 Khalifah Uthman bin Affan. Ambil kat itu balik. Ambil kat itu balik. Tulis hari bulan. InsyaAllah ta'ala. Alhamdulillah. Wallahu a'lamu bisawab. Hanya Allah sahaja yang tahu perkara yang benar. InsyaAllah nanti kita sambung balik Telaga, nama telaga apa? Rumah. Telaga rumah. Telaga rumah. Kalau orang sebut rumah pun okey dah. Janji bunyi. Okey, ada soalan? Subhanallah. Ni kerusi meja ke? Untuk kutipan kerusi meja hari ni saja ke? RM1,039. Jazakumullah syukran katsira. Terima kasih banyak-banyak. Perkakas ini akan digunakan oleh anak-anak kita, anak cucu kita, generasi muda yang sedang belajar ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala membalas setiap imbalan kita. Walaupun sedikit, Allah kaya, Allah akan bagi balasannya. Cik, kira lagi, tak kira lagi. Tak apa. Nanti bila kira, bagi kita dalam WhatsApp, Ukhwah Muslimah terus. Terima kasih semua di atas infak yang diberi. Hanya Allah sahaja yang membalas. Yang baik itu milik Allah. Yang lemah dan kurang adalah daripada diri saya sendiri. Sekali lagi saya mohon kemaafan. Andai ada kata-kata saya, percakapan saya yang tersalah dan tersilap, itu adalah saya punya. Tak ada apa lah ni kan? Esok kita cuti sehari. Cuti 2 hari, cuti 3 hari. Okay, kau belah daerah barat daya ni cuti 3 hari. Saya ke tempat lain. Tapi itu tak adalah, esok makan angin. Makan angin dalam rumah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan kathira. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma aftah 'alaina futuhal 'arifin bihikmatik
وانشر علينا رحمتك وذكرنا ما نسينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Terima kasih. Terima semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam.